soalan lain, apa trade ideas, apa setup yang saya sedang tengok kepada sistem 3711 adalah market outlook, level-level semua ada. Tengok, refer kat situ. Okey. So, topik kita pada hari ini adalah kepada kaedah keluar pasaran, kaedah exit. Entry, kalau anda perasan, sistem yang saya guna pakai, 3711, kaedah entry dia simple tau. Dia ini je. Incomplete. Lepas tu entry bila ini tak sampai 100%. Kita entry bila dia buat 3 wave. Bila ini break, kita akan letak limit order. Ini tempat stop loss kat sini. Entry dan TP adalah 100% daripada tiga level. Tapi cerita dia, daripada cara saya mengurus ni yang banyak sebenarnya. Bukan hanya satu, 50%. Itu salah satu dia lah. There are others. Anda boleh incorporatekan dalam sistem ni dan anda tengok dia punya performance. Cerita dia, bila kita trade, anda kena tekankan kepada kaedah exit. Entry cuma letak limit order, letakkan stop loss, letak TP. Itu je. Itu kena ada. Okey? Jadi kaedah meletakkan stop loss adalah sama ada anda menggunakan fixed stop. Fixed stop ni anda katakan, oh, akaun aku kepada berapa persen? 2%, 1%, 0.5, 0.25. Janganlah 10%, satu trade 10%. Aduh. 10 kali habis. Dia nak menang sentiasa. Bila loss, dia tak boleh cut loss. Terlalu besar. Jadi fikirkan berapa sebenarnya yang sesuai. Daripada situ, anda tetapkan kaedah untuk anda meletakkan stop loss. First, anda kena faham dulu berapa sebenarnya yang anda sanggup nak hilang. Dalam trading, kalau anda berfikir mengenai, yes, kita nak buat duit. Yes, kita nampak ni peluang buat duit. Benda pertama yang anda nak tengok adalah kepada berapa anda nak risikokan. Anda kena fikir tu, oh ni kalau trade boleh pergi 1000 pip. Jangan fikir yang tu. Kalau dia nak pergi 1000 pip, had mana risiko aku? 100 pip? Itu soalan yang patut anda tanya tau. Bukannya, oh ini peluang pergi sini, tapi stop loss dekat mana? Oh tak ada. Hodl. Tak dapat. Anda menggunakan leverage. Tak dapat. So, bila anda dah tahu berapa duit, barulah anda letakkan kaedah variable stop. Fixed stop adalah berapa yang anda nak letakkan. Berapa risiko equity anda. Variable stop adalah benda yang berubah. Okey. Chart stop sama ada anda guna support resistance, Fibonacci, volatility stop, Bollinger Band, margin stop. Kalau dia bergerak berapa pip, tak nak guna stop loss pun boleh. Tapi kalau dia bergerak berapa pip tu, habis account, MC. Itu stop out untuk account. Itu tak apa. Anda boleh guna kaedah tu. Time stop, time session, kalau anda intraday, kalau anda gelar diri anda scalper dan anda dapati anda pegang position lebih daripada sehari, anda sedang buat kerja mengarut. Itu je. Simple. Scalper masuk few minit keluar. Dia tak ada orang, dia macam berita lah. Keluar tengok berita. Ataupun ada news trader. News trader pegang. News trader, dia ambil volatility bila news release. Lepas tu dia keluar. Dia tak pegang 5 minit. Tak. Tak ada. Itu bukan news trading. Itu adalah intraday. Itu bukan news trading. So, anda kena define kan. Apa teknik anda, apa sistem anda. Take profit sama juga, sama ada anda menggunakan kaedah equity stop. Saya menggunakan kaedah risk reward. Maksudnya, saya akan ambil 1R risk dan saya nak tengok fixed profit saya melebihi 3%. Maksudnya, bila saya letakkan any entry, saya akan pastikan risk reward dia lebih daripada 3. Kenapa? Sebabnya, itulah sebabnya sistem yang saya guna pakai digelar sebagai 3711. Tahu tak kenapa? Ingat tak bila yang ini berlaku? 1, 2, 3. Kita akan masuk dulu. Kita akan masuk dulu daripada sini. Kita akan risikokan dan kalau dia kena loss, negatif 1R. Okey?
Dia hit stop loss. Jadi kalau dia hit stop loss, selagi dia tak break bawah ini, dia buat 45, 1, 2, 3, kita akan cari peluang lagi untuk long tau. Dekat sini pula. Jadi ini adalah 1, 2, 3 kita yang baru. So, kalau dia kena stop loss lagi dekat sini, ini negatif 2R. Okey? Dan kalau dia naik 1, 2, 3 dan dia turun balik 1, 2, 3, selagi dia tak break bawah ini, saya akan cari sekali lagi entry kat sini. Ini kalau loss juga 3R. Itu maksimum kepada position yang saya akan masuk. Faham tak Rosli? Sebab itu, kalau saya loss berturut-turut 3 entries dan saya akan loss 3R. Tapi, kalau saya untung 1 entry, saya akan untung at least sekurang-kurangnya 3R. Faham tak? Buruk-buruk, saya akan break even. Buruk habislah. Dan kalau anda perasan, kebanyakan entry yang saya letak adalah melangkaui 3 risk reward. Biarpun ada masanya kita akan tutup separuh. Kalau anda perasan, Euro JPY, mana Wimon? Rosli, ingat tak yang kita tutup separuh bila dia kena 1R? Kan? 1R daripada, yang 1R yang kita kira, kalau anda perasan, bukan 1R, 100% kan? 100% yang kita kira tu, bukannya daripada ini. Ini TP1 kan? Kita ambil daripada yang ini. Maksudnya level dia akan lebih daripada 1R ini. Nampak tak? 1R kat sini kan? Movement dia dah mungkin dah 2, 1.8, 2.0R, yang 100% daripada ini. Katalah 100 TP kita kan? Saya lagi Kita masuk 1, 2, okey. Ni dan dia buat high-high. Katalah dia buat high-high. Okey, ni 100% kita. 100%. Jadi selagi di bawah 100% ni kita akan TP kan. Dan 1, 2, 3. Dan bila kita kira yang ini, tempat entry kita, dia punya 100% adalah atas ini. Contoh. Contoh 100% di atas ni kan. Tapi bila kita complete yang pertama ni, saya akan tutup partial. Partial kat sini lebih daripada 1R. Itulah masalahnya, orang takut loss. Dia tak ada takut loss. Anda cuma ikut je. Faham tak? Menggunakan satu sistem, anda tak dapat, tak payahlah stop loss. Tak. Saya sentiasa berfikir kaedah risk reward. Saya tak berfikir kaedah sharp entry tau. Saya tak macam tu. Sebab kenapa saya tak berfikir kaedah sharp entry? Kalau saya nak sharp entry, bila price sampai, saya tak pakai limit order. Saya akan tunggu apa? Candlestick. Saya akan tunggu CRS. Bilanya saya nak tengok? Kalau dia tutup pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, saya kena tengok ke? Saya tak buat cara tu. Saya kepada risk reward zone. Dan lebih relax. Saya tak payah tengok, candle tutup 4 jam sekali, candle tutup 1 jam sekali. Masak aku. Yes. Yang risk free kita ni, yang ini adalah 50%. Itu BE. Cerita dia, yang kita tutup ni adalah bila dia 100% daripada yang bawah ni. Kita tutup partial. 50, kita akan tutup separuh. Okey? Itu kalau dia incomplete sequence. Faham? Cara mengurus lebih penting daripada cara anda entry tau. Kan? Yang biasanya, yang kat sini, ini dah 2, ini kadang-kadang dia sampai 5,
4A kan. Yang sini kadang-kadang dia dah sampai 3A pun. Satu entry kita yang risk free dan anda ambil partial, yang anda ambil partial, yang kita dah ambil partial ni, macam GU kan, yang anda dah ambil partial, itu lebih daripada 1A. Maksudnya kalau anda loss yang lain, anda dah cover dah dia. Anda tak takut loss. Masalah trader, kata kunci dalam trading survivor tau, surviving. Anda survive today untuk ada dekat market mencari peluang besok. Jangan takut dengan loss. Anda takut bila anda tak gunakan risk reward yang betul. Itu je. Bila trader takut dengan loss, supaya dia trade. Tak ada ni. Ya, kita terima bila analisa kita silap dan kena, bukan silap. Stop loss tu market tak bergerak seperti analisa kita. Kena stop loss kita hilang 1A. Tapi bila kita untung, dia punya ni besar, itu je. Satu anda tengok saya hold kan, position saya hold, dia biar je. So saya tak ada risk. Saya tak ada risk ni daripada bulan 1. Ni awal bulan 2. Saya biar je. Saya biar. Bila market ada trend, anda tengok bulan 1, 15 hari bulan kan. Anda tengok. 15 hari bulan tu, 15 hari bulan market trending. 15 hari bulan. 15, ni tengah kat sini lah. Adalah masa market trending. Itu je. Kita masuk bila market trending. Itu je. Dan kita tahu market tengah trending, biarlah. Biarlah. Kita ambil separuh, jalan. Biarlah. Biar market buat kerja dia. Bila kena stop loss, yes. Tak apa. Sebabnya satu trade anda, biarpun kita keluar partial, itu lebih daripada, kadang-kadang lebih daripada 3A. Dan anda tutup lagi kalau dia pergi full TP, dia kadang-kadang lebih daripada 3-4A kan. Itu je. Ya? Julat pasaran, julat dagangan. Biasanya, market mempunyai limitation of move. Maksudnya range dia. Harian punya range. Saya tak gunakan kaedah ni. Let me tell you guys, high low untuk sesi ni, untuk harian, untuk mingguan, untuk bulanan, anda ikut jam pukul berapa? Forex is a 24 hours market. Okay, let me ask you guys now. Kalau anda nak kata, saya tutup sesi, okay, kita ada harian, kita ada Asia. Okay, ini yang retail trader banyak dengar. Asia, Europe dan juga US kan. Betul? Anda consider Asia punya jam 5 sehingga 6 pagi waktu Malaysia sehinggalah pukul 3 petang ataupun 4 petang. Okay? London Open 3, 4 petang sehinggalah kita masuk US session pada jam berapa? 8 sehingga jam 9. Okey, ini yang anda semua biasa dengar kan. Let me tell you guys kenapa saya tak tengok benda ni. Ni 8 sehingga 9 sehingga 4 ke 5 pagi. Okey. Dan kita disarankan kalau waktu Asia anda trade AUD, betul? NZD. Waktu ni anda trade EU, GU. Waktu ni anda trade US dollar, JPY, CAD. Kan, betul tak? Ini yang anda sering dengar kan? Yes, Rusdi. Ini yang anda selalu dengar kan? Betul? Let me tell you why it doesn't work in past. Ini mungkin model yang cantik kalau anda trade sebelum 2010. Before 2010, cantik. The thing is, selepas there are banyak innovation, selepas 2010, kalau anda tengok kepada, so itu saya rajin pergi download all this BIS.org punya report.
BIS.org. Itu adalah kepada pasaran mata wang punya report. BIS ni Bank of International Settlement. Kita punya bank CIMB, Maybank, Public Bank, Bank Rakyat, lain-lain bank. Bank Rakyat, bank ni semua, bank dia bank negara. Bank negara punya mark, ini mark dia. Okey? Dan dia orang mengeluarkan satu report. Dan kalau kita tengok bagaimana besarnya pasaran dan bagaimana flow pasaran, anda akan mula perasan bahawa London has been king. Ini nombor satu. London is the highest. Saya tengok kat mana saya simpan BIS punya ni. BIS. Anda carilah dekat website dia kejap dekat bis.org. Anda download Anda download dia punya report. Anda akan dapati London is still tempat transaksi currency yang terbesar. Okey. Masalahnya London bukanlah pusat untuk transaksi indeks, untuk transaksi stok. Itu adalah dekat New York. Okey. Dan kalau kita lihat trend semasa, ini adalah untuk equity market. Equity market. Ini adalah untuk currency market. Okey, soalan saya. Satu lagi pasaran yang anda missing kat situ. Pada asalnya kita ada CBOE, CME, kita ada ICE, kita ada lain-lain yang banyak transaksi dalam komoditi. Mulai daripada 2016 dan ke atas, kita nampak Shanghai, kita nampak Chinese market is starting dia punya market lebih open dan banyaknya kepada komoditi. Anda mula nampak benda tu. Ini adalah apa yang the last 5 tahun. Dan cerita dia, bila kita bercakap mengenai komoditi, yes, AUD, NZD. Tapi adakah ini tak kena-mengena dengan apa yang berlaku dekat London? Tak kena-mengena berlaku dengan indeks? Tak. BIS kat Switzerland, bis.org, pergi tengok report dia. Okey. Saya tak pernah pergi office dia, saya tak tahu kat mana. Baca report je lah, bukan kita nak buat buku kali. Okey. Jadi soalan saya, is there anything dalam zaman di mana everything is online yang ada faktor time ni? Tak. Betul tak? Kalau anda tengok zaman ini, kan, faktor time, it doesn't really ada lah kepada lepas pukul 4 pagi, volume lebih turun, orang balik kerja. Yes, ada. Tetapi kalau anda nak trade, does the high and low of session, siapa pernah pakai ni? Saya tak dapat nak tunjukkan sebab itu adalah bukan dekat XM. Saya ada platform lain yang saya boleh tunjukkan kepada anda yang ikut webinar lama-lama dulu. Anda ingat, anda tahu apa yang saya ceritakan ni. Dengan time dia, dengan OHLC Asia. Ingat tak yang saya pernah tunjukkan dulu yang ni? Asia, lepas tu kita ada London. Ingat tak benda ni? Kolom-kolom merah, hijau, kuning. Ingat tak yang ni? Di situ kita boleh tengok OHLC untuk per session yang jadi reference. Tapi adakah level-level tu relevan? Untuk saya, kalau anda nak guna dia dan jadikan dalam sistem anda, pakai. Tapi make sure anda memang pakai dan berulang-ulang. Faham tak? Jangan hari ni anda pakai, besok tak pakai. Kalau dia dalam sistem anda, it's good for you, pakai. Tapi apa yang saya personally nampak, yes, London breakout. Yang saya personally nampak adalah kepada how this session punya level it's immaterial. Dia cuma apabila market dalam sideway. Anda boleh gunakan kaedah
high-low session, high-low daily bila market dalam sideway. Sebab itu kalau anda menggunakan market profile, I think Helmi ada kongsikan ya, market profile. Market profile, it works bila market dalam sideway. It's excellent. Tak ada sistem yang saya ada yang dapat lawan market profile daripada segi performance dia bila market sideway. But bila kita ada market yang buat L shape, P shape, siapa yang tahu market profile ni, you know what I'm saying ya. L shape, buyer trap, L shape, seller trap dan sebagainya. Ni maksud saya. Bila kita ada market yang buat trend, ini adalah market profile. Bila anda nampak market profile dan point of control dia kat bawah dan closing price dia kat atas. Faham tak? Dia ada macam ni. Dan ini adalah L shape. Ni L shape. Bagi siapa yang faham market profile ya. Dan anda ada buyer's trap. Ni buyers. Okey. Dan apa teknik dia? Kalau anda tengok L shape, anda akan cari long dekat point of control ini. Anda akan tunggu price untuk test kat sini untuk long. The idea is buyer kat atas ni untuk masuk. Ini cantik bila di belakang dia 3 ke 5 hari sebelum tu market sideway. Dia cantik. Tapi bila market macam ni, anda pakai ni, anda akan demam ke pialu. Dia akan letak kat sini ditembus. Dia akan tembus. Dia cantik bila market sideway, Rosdi. It's excellent. Kalau tunjukkan ekspektasi dia waktu dia tengah perform sampai tak percaya, tak ada sistem yang macam tu. Tapi bila market trending, Allahu, duk terlajak perahu je dia. Tapi kalau market tengah sideway, there is no, dalam pengalaman saya sendiri tak ada sistem yang can beat it. Ni market profile. Ni market profile. Cari. Tak ada ni. Tapi saya bukannya saya tak guna, saya guna. Cumanya prestasi dia pada waktu ni tak bagus. So nak tunjuk apa kan? Contoh market profile. You have to use it dekat time frame rendah. Ni untuk intraday. Siapa nak intraday, anda belajar pasal market profile. Mana market profile kita ni? Oops. Sekejap, mana saya letak dia? Market profile. Mana market profile dia? Market type, monitor, volume weighted, volume profile. Ni, bukan ni. Ni. Okey. Dia cantik waktu market tengah ni. Ini bagi mereka yang intraday kan. Saya gunakan both Saya gunakan both yang bawah dengan yang atas termasuk trend. Ini contoh je. Ini tak ada trap. Ini sideway market. Ini adalah L shape, point of control kat bawah dan price masih kat bawah. Ni Tesla kejap. Of course market dia tak buka kan. Euro, US dollar. Bukalah mana-mana sama. Ini adalah normal distribution. Market akan sama je. Tapi waktu market sideway dia cantik. Market sideway dia akan cantik. Dia akan sini je. Cuba market trending. Market kalau dia point of control naik, ini akan ke laut. Ini akan ke laut. Anda akan masuk kat sini, lepas tu ada nak long dia kan. Tak dapat. Dia tak dapat nak pakai. Dia ada spesifik market kepada dia. Dia tak dapat nak pakai dalam all the market. Dia tak dapat. Dia kena market sideway. Jadi balik, kenapa saya tunjukkan benda tu? There is no one way to approach the market. Yang paling penting dalam sistem anda faham apakah dalam pengurusan. Sebab tu saya ceritakan benda ni. Dalam pengurusan entry anda adalah kepada market apa yang anda trade. Adakah anda trade market sideway? Adakah anda trade market trending? Pastikan anda faham sistem yang anda guna pakai. Dan suggestion saya,
cadangan saya adalah apabila kita nak trade trend. Kalau nak gunakan market profile, bila kita ada yang besar tengah sideways, then anda boleh guna market profile. Masa ni tak. Market is trending. Daripada bulan 3 tahun lepas, market trending. Daripada bulan 2 tahun lepas, daripada tahun 2019, market trending. Market profile jatuh dia punya performance. Less than 0.2. 0.2 expectancy. Daripada 5, 4. Bunyi nak bohong. 5R. Risk reward 1.14, 1.15. Tapi bila market trading, hancur dia. Apa tu? Peminat zon sawan. Bagi saya, boleh guna. Tapi bagi mereka yang memang duduk depan chart, dan anda nampak tak? Bila anda gunakan market profile, I suggest either anda gunakan Keltner bersama dia, ataupun anda gunakan some sort of moving average. Ya, untuk nak faham market tu tengah sideways. Ya, anda refer kepada M30, trade M5 kalau nak guna yang tu. Okay, so balik. Kenapa kita cerita pasal market type ni? Because kaedah anda meletakkan stop loss ni biasa, di mana bila anda letakkan stop loss dan kita letakkan support resistance kan. Dia support, dia react, support resistance. Jadi maksudnya bila anda trade, anda akan letak stop loss atas ni. Okey. Ini cantik bila market normal. Bila market normal, tak ada benda yang dia bergerak cantik. Ya. Okey. Tapi bila kita ada market yang anda dapati candle panjang, anda dapati candle panjang dan movement dia laju, anda akan dapati banyak berlaku shake out stop. Shake out stop ni adalah bila kita ada stop loss. Bila kita ada stop loss dan anda katalah anda tengok pergerakan macam ni kan. Dan pergerakan dia turun macam ni. Okey. Anda letakkan stop loss anda macam ni. Okey, ini adalah yang julat tadi, yang range tadi. Range stop Anda akan dapati dia pergi, dia kena macam ni, lepas tu dia naik. Anda tadi stop loss ada kat sini, ngam-ngam ada entry kat sini kan. Dia kena lepas tu dia naik. Banyak tak kena macam ni? Kalau bila anda kena stop loss macam ni, anda tengok chart anda akan dapati banyak candle di belakang ni, banyak movement structure belakang ni, dia akan besar-besar macam ni. Volatile. Try tengok balik yang anda terkena stop loss macam ni. Anda tengok balik kat chart anda. Yang kena lepas tu dia pergi. Anda akan dapati movement market dia macam ni. Yang macam ni. Ni shake out stop. Anda kena faham apa market yang anda trade. Nombor 2, indicator stop. Indicator stop ni adalah salah satu yang bagi saya, kalau anda shorter term, memang duduk depan chart. Bila price move selagi bawah indikator, mana lekuk dia ada letak stop loss. Ini untuk trailing. Turun, naik, tak berjaya breakout, turun balik, alih stop loss anda dekat atas indikator. Anda boleh gunakan contohnya yang famous adalah simple moving average 100. Itu adalah antara yang famous. Saya lebih berminat menggunakan mid air stop. Mid air stop ni stop loss kita jauh daripada level semasa. Sebab itu saya gunakan Fibo 1618. Faham tak? Sebab kalau anda tengok dekat chart, whenever you see 161, kita ambil lah chart kosong mana-mana. Kita ambil lah chart kosong. Anda nampak tak? Kalau okey, ni apa ni? US 500 Okey, the moment kita ambil lain lah. Kita ambil benda lain. Kita ambil M-Steel. 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 Kita ambil Asia. Maybank, kita ambil Maybank. Okey, ambillah mana-mana pun. Okey. Okey. Ni Maybank Kalau saya ambil daripada this penurunan, anda ambil 100% macam ni. Anda ambil apa tak nak. Okey. Dan kepada low ni, kepada high.
Okey, anda tengok apa beza bila dia kena 100%, ni sampai tak 100%. Okey. Ni dia sampai 100% ya. Okey. Ni downtrend, dia sampai tak 1618? Alah, tak sampai. Iyalah. Sekejap. Kita cari apa yang sampai 1618 ni. Kita tengoklah. Ya, Maybank. Mana lekuk yang ada 1618 ni? Okey, ni. 1618. Sekejap. Okey, daripada sini. Okey, ni beza dia. Satu. Anda tengok kat mata kita sendiri, bila dia sampai 1, yes, trend. Trend, betul. Trend. 1, 2, dia sampai 1 kat sini. Wah, trend. Kuat trend ni. Tapi, the moment dia sampai, tengok mata kita sendiri. Anda tengok mata anda sendiri. Anda tengok mata anda sendiri. Oh, ni. Kita kan, ni macam, itu level ini, 100% tu. Equal leg tu. Anda akan dapati, ni dah macam nak habis. Dia ada tak sampai 1618? Tengok. The moment dia lepas 1618 tu, wah, nampak tak? Selagi dia berjalan kat sini kan, ini macam dah habis. The moment dia sampai, dia lepis 1618, mata kita sendiri, wah, gila lah. Benda-benda macam tu. Ini visual. Kenapa saya tak tahu? 1618 tu, nampak? The moment dia lepis 1618, mata kita kan, wah. Dan 4, inilah benda dia. The moment dia sampai 1618 tu, something, mata kita, dia kepada mata kita sendiri. There is something about that Fibo number. Satu dia Fibo, saya pun tak faham kenapa. Okay. Keluar pasaran, bukan entry. Ini yang perlu anda lengkapkan dalam sistem anda. Okey, saya ceritakan apa yang saya pakai. Ada banyak dalam ni. Harga mencapai paras keuntungan, anda nak TP ke apa ke. Saya ceritakan apa dalam sistem 3711. Yang lain-lain ni anda boleh baca. Ada banyak. Dalam sistem 3711, apa yang saya buat adalah saya cuma ikut trend. Saya definekan apa itu trend. Trend dua benda. Yang pertama adalah struktur tidak lengkap. Sebab itu orang tanyalah, orang ceritalah fundamental. Orang ceritalah sentiment. Orang ceritalah A, B dan C. 1, 2, 3, 4, 5. Galih, apa saya jawab dalam grup Galih? Rosli, apa yang saya akan jawab dalam grup Rosli? Tengok apa jawapan saya. Incomplete sequence ada tak? Momentum sequence ada tak? Dua tu je. Saya akan ulang. Dua tu je. Sebab tak semua trend naik ke atas kita boleh trade. Jadi soalan dia, adakah trend tu belum selesai ataupun dia masih jauh? 1618 Maybank tadi. Nampak? Bila Maybank tu tembus kan? Saya nak tengok dua tu je. Barunya saya nak trade, iaitu penurunan daripada bila berlaku yang dia tak lengkap lagi. Idea is dia akan sama. Selagi dia tak sampai, any pullback saya akan cari. Okey. Dalam kaedah 3711, sebab itu anda tengok yang ini saya lukis macam ni. Okey, ada sebabnya. Ada orang tanya kenapa tak lukis dia complete lagi? Tak. Yang pertama ni sebab saya nak ceritakan saya tanya benda tu je. Nampak tak? Orang ceritalah apalah, ni lah, itulah. Saya akan tanya, incomplete sequence, trend yang kita boleh trade. Bukan semua trend tu naik ke atas macam tu mencanak nak masuk, tak. Nampak tak? Saya akan jawab, saya akan tanya soalan tu berulang-ulang. Apa kat mana ada incomplete sequence? Tak ada. Itu je. Okey. So cerita dia, kenapa saya letakkan lukisan ni macam ni? 1, 2, 3, kita akan cari TP yang pertama ni kan. TP yang ni mungkin atas ni. Ni 100% dia. Betul? Ya, betul. Itu je kali. Sebab tu orang ceritalah kepada saya apa kan. Sebab, yes, you can think like an investor. But at the same time, you are trading, you have to look for trend.
Yes, ke mana dia? Ke atas. Ke mana dia? Ke bawah. Ada trend tak yang anda boleh trade? Oh, risk off, sell yen pair. Ada trend ke tak? Tanya dulu soalan tu. Okey, trend dia. Cari pullback. Itu je. Ulang-ulang buat. If you have that mindset, anda tak kejar market. Yang Bitcoin atas-atas, anda beli ke atas. Orang tunggu nak ambil untung sekarang ni. Orang tengah tunggu nak ambil untung, anda masuk Bitcoin ke atas. Ui, bijak. Banyak lagi coin lain. Okey. Jadi yang pertama kita mengurus apa? A, B, C. Yang ini 50%. Kalau dia terbabas kat bawah ni 50% daripada terbabas. Kita akan letak BE. Anda boleh ambil 0.5 A, tutup separuh daripada anda punya risk ataupun 0.5 A. Letak BE dekat swing bawah. Dia ada dua cara tau. Letak swing letak BE kat atas ni, lepas tu biar, ataupun anda letak kat bawah swing keluar 0.5 A. Saya tak suggest yang kedua tu, 0.5 A. Saya akan letak BE, saya biar saja. Banyak kali dia akan naik atas ni, lepas tu dia libas kena BE kita, lepas tu dia naik. Tapi itu sifat market, tak dapat nak buat apa. Okey? So depending kepada anda. Yang penting apa? Dia kena 0.5, dia turun, lepas tu dia libas balik. Banyak kali kan? Tak apa. Yang penting kita tak ada loss. Saya tengok yang tu, saya tengok loss dahulu. Boleh enter tak kalau dia kena 0.5? Ni ada orang tanya kan. Dia dah pergi kan. Lepas tu dia turun balik. Boleh enter tak? Saya takkan enter. Kalau dia kena, entry kita dah kena, lepas tu dia naik, lepas tu dia turun balik. Anda boleh enter kalau dia tak sampai 0.5. Faham tak? Kalau anda nak enter, dia tak sampai 0.5, dia turun bawah balik dan struktur dia tak kacau, masih 3 wave, anda boleh enter. Tapi kalau dia sampai 0.5, anda jangan enter. Faham tak? Boleh? Okey. Jadi apa pun anda akan set BE. Yang kedua adalah bila dia kena satu yang bawah ni. Satu, dua. TP kita atas ni, dia kena satu. Saya akan tutup separuh dekat. Ini masanya saya tutup separuh. Yang tadi tu saya tak tutup separuh. Saya biar je. 0.5 biar je. Okey, kadang-kadang ada orang baru buka kan. Kadang-kadang kan dia baru buka market outlook, ada entry. Price dah pergi macam ni, lepas tu turun balik. Ni boleh entry. Tapi kalau dia pergi kat atas ni 0.5, lepas tu turun balik, jangan. Ini mungkin dah jadi lain. Faham? Kita dah letak BE, dia baru nak masuk. Lepas tu loss. Kita dah letak BE, kena BE. Dia loss kat bawah ni. Tak ada. Saya tak layer. Saya tak katakan salah. Saya cuma simple. Saya tak layer. Sebab saya tak tunggu entry. Nak layer, saya ada stop loss TP. Bayangkan kalau anda layer 50. Berapa banyak anda nak letak stop loss TP? Bagi tahu saya kali. Kecuali anda jenis yang letakkan margin stop lah. Tapi nak kira dia. Kalau nak layer, pakai robot. Jangan layer pakai manual. Faham? Buat pakai robot yang ada letak stop loss TP. Saya simple je. Kalau tak ada stop loss TP, saya tak trade. Simple. Sebabnya saya tak satu entry tu nak kaya. I always believe in gradual. Okay? So 0.5 Faham? Okay. Bukan saya katakan layer tu salah. Tapi kalau itu dalam sistem anda, pastikan lengkap. Ada stop loss, ada TP. Saya tak mampu nak buat dia. Sebab tak ada masa nak duduk, nak memang ni. Saya letak start limit order, key in stop loss TP, that's it. Saya tak pergi, kalau bayarkan 50, kenapa tak masuk satu? Sama. Tapi kalau itu dalam sistem anda dan sesuai kepada anda, pakai. Okey. Satu ni, kita akan letak, saya akan ambil partial. Faham tak?
Ini tahu kan? Ini yang kita dah cerita banyak kali kan? 1, 2, 3. Lepas dah ambil partial tu, sukati dia lah. Saya cat tu dah tak ada lagi dekat MT5 ataupun MT4 saya. Cat, kalau katalah ini EU kan, saya akan buang cat tu. Saya tak ada cat dia dah. Saya tak tengok dah. Sukati dia lah. Kalau saya dah ambil partial, dan biasanya partial ni, kadang-kadang dia 3, 4A dah. Kan? Paling buruk lah 1.8, 2A kan. Itu je. Bagi siapa yang dah ikut, anda nampak apa saya buat kan? Saya letakkan macam ni partial macam ni. Yang ini kan. GU. Profit taken separuh. Anda tengok apa dia buat dekat 3980 itu. GU tu. 3980. 3980 ni. 3980. Mana 3980? Dia buat 3980. Dia sampai 3980. Mana tempat dia? Saya pun tak ingat. 3980 dia buat kerja gila. 3980 ni. Yang ini dia akan pergi. There will be some action. There will be some reaction. 3980. Tak silap saya kan mana kita keluar itu. Saya pun tak ingat. Kita keluar separuh. Biarlah. Kita entry daripada sini. 3980. Sinilah. Lepas tu dia buat. Apa pun 3980 kat sini. Itu adalah. Itu ada 2A. Yang entry kita ni. Kita dah ada at least 1A maksudnya. Ingat. Ini separuh. At least 1A. At least. Kan? Jadi kalau dia ni, itu biarlah. Kita tak ada risk. Saya tekankan kepada risiko. Saya tak tekankan kepada return. Saya tekankan, of course kita nak maximize. Anda cuma boleh maximize return kalau anda jaga risk. Itulah Pian. Biarlah. Kan? Anda tak ada risk lah. Dia nak pergi mana? Biarlah. Sebab tu saya tak faham bila orang kan, bang, boleh enter lagi. Kita dah enter sini. Kecuali dia buat 2 ni baru kita enter. Memang saya tak faham. Saya tak faham bila kita dah enter, 50% ni, kita dah BE kan. Kan? Dekat sini dia tanya, boleh enter tak? Allah. Sakit tu. Ni kantah 2. Tengoklah. Kalau dia break out tu, dia terus naik. Ini adalah wave 3. Ini adalah wave 3. Dan kita akan cari wave 2. Itu je. Yang penting risiko. Itu kata kunci yang pertama. Okey. Balik kepada yang ni. Faham? Anda buat yang tu je. Seriously. Buat yang ulang-ulang buat betul. Saya hari-hari cerita sama. Nombor 2 adalah kepada momentum structure. Momentum structure bila satu yang sama bergerak 1618. Okey, dia dalam structure yang sama. Jangan dia ada sini 3, 4. Ni tak dapat. Kalau 5 di 1618 dan sini berlaku divergence, anda tak dapat masuk. Faham tak? Kalau dia nampak lain, dia naik 1, 2, 3, 4, 5 lebih. Itu tak dapat. Sorry. Dia macam ni. Dia 1, 2, 3, 4. Dia nampak lain macam. Dan sini berlaku divergence. Nampak lain macam lah. Dan dia adalah wave 5. 1618 dia tak dapat. Dia kena satu structure yang sama. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Tu boleh. Then anda akan get wave 4. Jadi kat sini untuk entry dia lain sikit. Sama juga kalau dia sampai kat 1 lepas tu dia naik. 50% kita akan letak BE. Ingat. Yang 1 ni dah lepas kan? 1618. Jadi dia tak ada benda tu. Dia tak ada benda 1 tu kita nak keluar partial. Tak ada. Cara dia, let me share with you. Macam mana anda nak keluar separuh dia. Kalau anda ambil daripada 1 ni, dan dia tak sampai 123.6, yang ini, anda boleh keluar
separuh position bila anda tarik Fibo retracement 3 dan 4. 1, 2, 3.6. Itu yang kita buat untuk GU. Ingat tak? Kalau momentum next higher high, RSI dia perlu buat higher high juga. Kalau momentum tak. Kalau dia adalah wave 5, tak. Kalau dia buat higher high, 3 extend. Ya. 3 extend. Kalau dia buat higher high. Kalau RSI dia buat higher high, 3 extend. So wave 5 ada apa? Ada divergence. Jadi kalau dia buat higher high, RSI buat higher high, 3 extend. Lagi cantik lah. Lagi cantik lah kan. Momentum ada. Kita jam berapa dah ni? Lagi 10 minit. Okey. Faham? Sekali lagi saya ulang. Kalau dia tak sampai 1, 2, 3.6 dan dia break atas ni dan sedang buat wave 5, 1, 2, 3.6 wave 5 macam yang kita buat dekat GBP USD ni, anda akan keluar partial. Faham? Yes. Itu caranya nak tahu extension. Higher high, higher high. Itu dipanggil snake. Dia snake. Masa dia buat extension tu kan, try tengok dia punya stokastik. Pian, bila nampak RSI buat higher high, try tengok stokastik. Stokastik dia akan pergi sideway. Try tengok yang belakang-belakang kan. Stokastik dia akan buat snake. Okey? Jadi apa, bila kita jangkakan itu wave 4, dan dia ni 1, 2, 3.6 level, anda keluar partial. Yes. Anda akan keluar partial. Lain biar. Ini pun dah lebih dah. Berapa dah lebihnya kan? Okey. Sekiranya price sampai 1, 2, 3.6, okey. SL anda letakkan bawah swing. Kalau dia naik sampai 50%, SL anda letakkan bawah swing. Anda keluar 50% dekat sini. Partial keluar dekat 50%. Faham? Anda akan rugi sikit kalau dia jatuh balik sini. Boleh? Itu je. Lain saya biar je. Lain itu saya biar. Saya tak ada jurus rahsia dia adalah kepada mengurus, bukannya kepada entry. Entry simple, 1, 2, 3 letak Fibo, itu je. Stokastik untuk 3711 cuma tengok snake. Lain daripada tu saya tak tengok stokastik. Sebab stokastik tu momentum, RSI tu velocity, dia lain. Dia tak sama. Stokastik kepada range of high ataupun lows. RSI kepada velocity the current structure. Dia lain. Dua tu tak cerita benda sama tau. Jadi untuk apa? Maksudnya untuk menggunakan, untuk nak tengok kepada divergence, saya gunakan divergence in term of speed, in term of velocity, RSI. Saya tak tengok kepada sebabnya stokastik dia melihat kepada momentum range. I don't use that untuk dia ada beza tau. RSI dengan stokastik dia tak sama. Sebab tu kadang-kadang anda nampak dekat stokastik ada divergence, dekat RSI tak ada divergence. So which one untuk saya tengok divergence? Saya gunakan RSI. Dalam sistem 3711. Mungkin sistem anda gunakan stokastik, itu betul kepada sistem anda. Itu sahaja. Untuk sistem ini, untuk sistem ini, saya gunakan RSI. Stokastik, antaranya untuk tengok wave 3, snake. Snake tu adalah wave 3 lah. Yang dia cerita tu, snake, ular tu. Ular. Galih ni anak manja, Pian. Dia memang macam tu. Sempat dia galih. Faham cara mengurus ni? Utamakan kaedah mengurus. Kaedah entry simple. Kaedah mengurus yang kena macam ni aku buat macam ni. Ni macam ni, ni macam ni.
Itu je. Boleh? Tekankan kepada kaedah mengurus, kaedah entry, keep it simple, jangan pening-pening, letak stop loss, letak TP, initial stop loss, initial TP, lepas tu ada letakkan alert tempat bila anda tu letakkan alert. Bila nak tengok semua ni, saya letak alert. Saya tak tengok duduk menghadap, banyaklah kerja aku nak. Anda tengok jadual saya, anda ingat anda sibuk. Anda tak percaya yang jadual saya. Jadi apa dia? Letakkan alert. Letakkan alert. Dan bagi mereka yang hantar yang program mentoring dia, saya dah reply email anda. Ada few yang saya dah hantar charts. Saya akan menjawab email anda pada hari Rabu. Hari ini, esok mustahil. Rabu saya tengok. Don't worry kalau chart anda dah bertukar. Kalau chart anda dah bertukar. Stoch RSI adalah pengiraan, both kiraan dia dicampurkan dengan RSI. RSI kepada stokastik tu. Velocity, speed, laju. Stokastik RSI. Kalau nak guna, boleh guna. Saya macam ni. Saya gunakan RSI dengan ni cuma untuk apabila kita dekat hujung-hujung. Macam tengah-tengah ni kan. Katalah saya kata okey ni nak jadi A, B ataupun 1, 2 or whatever. Masa tu baru saya tengok kepada, masa ni saya tak gunakan apa? Saya tak gunakan stokastik, saya gunakan RSI. Okey. Jadi masa ni adakah ini B? Yes. Ini kat time frame kecil anda akan dapati dia break. Kan? Ini breakout kan? Okey. Ini baru satu channel. Jadi ini akan ke bawah dahulu. Dia tak dapat ke atas, tak ada momentum. Dia akan exhausted dan ke bawah. Daripada sini. Dia akan ke bawah dulu. Ini kan ke bawah dulu. Ini wave 5. Nampak tak? Dia divergence. 3, 5. Ini divergence. Kalau nak belajar RSI, nak belajar stokastik, baca kat sini kali. Trading View Wiki RSI. Anda nak apa juga info dia, semua ada kat situ. Semua info dia kat situ. Anda nak tahu apa dia punya sejarah. Rumah orang yang buat dia, welder ni. Rumah dia, alamat dia je tak ada. Alamat welder je tak ada. Dia dulu kita orang belajar, saya kena hafal ni tau. Kita kena hafal all this. Sampai hari sebab tu saya tak nampak dia igawan ngeri. Semua ni Trading View Wiki. Cara-cara nak gunakan dia semua ni. Lain lepas tu Trading View Wiki Stokastik. Anda gunakan yang ini, semua ada. Ni stokastik, beza dia ni range bound, momentum oscillator, both RSI oscillator dalam bila market sideways. Cerita dia lain, dia cara mengira dia adalah kepada bila price tu dia akan kira averaging kepada atas ni. Tak payah guna je. Tapi tahulah apa benda dia. Jangan tak tahu. Dulu tak ada chart live macam ni tau. Saya dulu trade tak ada live chart macam ni. Saham lah kita kena lukis chart sendiri. Sebab tu kita nak kira RSI, nak kira stokastik. Sebab kalau live chart, dulu kena beli signal chart tu tau. Kena beli harga dia. So kita akan call berapa open, high, low, close. Itu OHLC yang kita tanya. Lepas tu kita buatlah dia punya chart. Sebab tu dulu-dulu
saya lebih suka guna point and figure chart. Sebab kalau dia tak bergerak certain price, dia tak jadi chart, dia biar je. Itu je, point and figure. Kalau tak faham lah. Saya tak tahu. Saya tak dapat nak tolong. Ambil yang tu, hantar kat Dewan Bahasa, minta dia pergi translate untuk kita. Ya, dulu tak ada. Dulu lah. Saya mula-mula 97 waktu tu. Tak ada. Kena lukis sendiri. Tak, mungkin tempat yang saya tu dia lokek. Tempat saya belajar tu dia lokek. Remiser tu lokek lah. Dulu. Okey? Uish, dah pukul 7 dah. Okey, ambil nota-nota ni. Ingat apa yang saya sentuh tadi mengenai cara mengurus. Entry simple.